Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Hakimi bin Zabudin dengan nombor kad matriks D20201094290. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah bagi kursus teori dan kritikan kesusastraan iaitu Encik Muhammad Amin bin Muhammad Zahari. Video ini merupakan tugasan bagi pentaksiran akhir dalam bahagian B yang mana kami diberikan tugasan untuk menghasilkan video berdasarkan teori-teori yang diberikan oleh pensyarah. Teori yang dipilih oleh saya ialah teori moral. Teori moral ini merupakan salah satu teori barat yang merupakan teori dari era klasik. Sebelum itu, mari kita lihat apakah kandungan bagi video pembentangan saya pada hari ini, di mana saya akan menceritakan mengenai pengenalan, latar perkembangan, idea, prinsip-prinsip atau dasar-dasar teori moral dan kesimpulan. Seterusnya adalah pengenalan. Perkataan moral ini dia berasal daripada perkataan Latin iaitu moralitas, yang mana bermaksud ajaran dan pegangan berkenaan dengan buruk baik. Moral ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Moral ini digunakan sebagai teori sastra yang menjelaskan fenomena-fenomena didaktisme, etik dan kebaikan, keindahan serta keseronokan dalam karya kesusastraan. Teori moral ini juga digunakan sebagai pendekatan untuk mengkritik sesebuah teks sastra. Pendekatan ini memberikan penekanan kepada isi teks yang dihubungkan dengan prinsip moral yang universal. Teks sastra bukan sahaja sebagai satu hasil seni tetapi yang lebih besar ialah bagaimana sastra itu memulai isi dan matlamatnya boleh menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang baik dan sempurna. Sastra dari sudut ini dilihat sebagai unsur yang bersifat didaktivisme iaitu ideologi ke arah menyampaikan pengajaran didikan ke arah pembentukan akhlak yang baik. Latar perkembangan bagi teori moral. Sastra berbentuk moral ini sememangnya sudah dibicarakan sejak zaman Plato lagi. Pasti anda semua kenal siapakah Plato yang merupakan tokoh Yunani yang terkenal. Plato sememangnya seorang tokoh yang menekankan aspek moral dalam karya seni sastra. Plato sering menekankan kepada perlunya menjadi manusia yang baik, warga negara yang baik, serta mencari pasangan hidup yang baik. Selain daripada Plato, Aristotle juga yang merupakan tokoh pada zaman Yunani juga menekankan kepada aspek moral, yang mana Aristotle sentiasa menegaskan bahawa orang-orang yang berjaya adalah orang yang mempunyai sifat yang mulia. Hal ini dibuktikan dalam buku beliau yang bertajuk Etika Nicomachean, yang mengenai pasti perkara-perkara yang membawa seseorang itu kepada kehidupan yang baik atau tidak baik, di mana Aristotle telah menjelaskan 11 sifat moral yang terpuji iaitu keberanian, kesederhanaan, keindahan, kemurahan hati, harga diri, kesabaran, kejujuran, kepandaian, berjenaka, kemesraan dan kerendahan hati. Idea yang terdapat dalam teori moral ini pula merupakan sifat moral yang dikaitkan dengan sastra, maka karya kesusastraan itu perlu membawa semangat didaktisme untuk kehidupan manusia yang baik. Karya kesusastraan haruslah memancarkan nilai-nilai moral yang murni, berisi dengan pengajaran untuk kebaikan kehidupan, mendukung kemuliaan dan kebaikan.
Teori ini juga menekankan konsep The Golden Mean. The Golden Mean ini merupakan mencari kebaikan dalam keadaan keseimbangan di antara keinginan ini agar tidak melampau dalam setiap perilaku. Karya kesusastraan mempunyai kaitan langsung dengan aspek moral, di mana menurut Aristotle bahawa kesusastraan itu merupakan karya yang menyampaikan satu jenis pengetahuan yang tidak mungkin disampaikan dengan cara yang lain. Sastra ini merupakan gedung ekspresi yang khas yang mengajar ilmu dan mengupayakan kearifan hidup. Oleh kerana itu, sastra dan moral sangat berkait rapat dalam hubungan ilmu dengan pencernaan nilai-nilai murni kehidupan manusia. Kesusastraan ini merupakan satu wadah pendidikan nilai moral, wadah aspirasi kebijaksanaan dan kearifan. Maka karya kesusastraan ini sepatutnya membawa visi mendidik manusia dengan moral yang baik. Kandungan karya kesusastraan perlu memuatkan isi yang baik, mengandungi nilai moral, falsafah pemikiran dan perutusan yang boleh memanusiakan pembaca. Oleh yang demikian, pengarang juga sewajarnya merupakan manusia yang boleh menjadikan contoh yang terbaik dalam melaksanakan misi keperangannya. Seterusnya kita pergi kepada prinsip-prinsip atau dasar-dasar teori moral. Terdapat 5 prinsip dalam teori moral ini. Okey, prinsip yang pertama merupakan isi karya memuatkan tema-tema yang berteraskan didaktisme, yang mana perkara utama isi cerita adalah berkait langsung dengan nilai-nilai didaktisme, manakala persoalan-persoalannya pula berkait dengan isu-isu atau perkara-perkara yang mendokong didaktisme tersebut. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik, indah dan mengandungi pemikiran yang tinggi, yakni dari sudut membina peradaban manusia. Aspek pemilihan kata, penggunaan yang laras bahasa dan gaya bahasa mencerminkan penggunaan bahasa yang baik, indah dan tinggi. Yang ketiga, watak dan perwatakan watak pula adalah baik, iaitu dengan mempunyai ciri-ciri yang menampakkan ketinggian ilmu, rasional, berpandangan jauh, realistik dan mendukung sifat sebagai pembawa kebaikan dengan contoh-contoh perilaku yang baik dan beradab. Yang keempat pula terisi dengan nilai-nilai moral yang baik atau murni serta dapat diteladan pembaca. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, membawa pengajaran ke arah kebaikan dan peningkatan kesedaran pembaca kepada kebaikan dan moral yang baik. Seterusnya kita pergi kepada cara penggunaan teori moral ini dalam kritikan sastra, di mana cara penggunaan dia terdapat 7 langkah yang boleh dilakukan. Pada mulanya, kita perlu memahami dengan jelas teori moral dari sudut idealismenya, gagasan idea, prinsip-prinsip dan dasar teori. Perkara ini merupakan perkara yang sangat penting untuk memudahkan pengkritik membina kerangka analisis. Dan seterusnya, pengkritik perlu mengenal pasti teks yang ingin dikritik atau dianalisis. Perkara ini bertujuan supaya teks yang dipilih selari dengan aspek moral yang ingin dikaji, serta pengkritik juga perlu memahami dengan mendalam isi cerita untuk menganggapi tema dan persoalannya. Dan yang ketiga, pengkritik perlu membaca teks tersebut secara teliti. Yang keempat, memetik data yang berkaitan dan memasukkan dalam senarai semak. Yang kelima, pengkritik perlu menganalisis teks dengan berasaskan aspek moral yang dikaji, iaitu dengan membuat perkaitan-perkaitan, menghujah
memberi sokongan dengan data-data dari sumber primer dan sekunder. Dan yang ketujuh pula, pengkritik perlu menulis dengan lengkap hasil kritikan secara berformat dengan format yang dicadangkan, iaitu format APA, yang mana format ini terdiri daripada pengenalan, permasalahan kajian, objektif kajian literatur atau kajian yang lalu, metodologi yang mempunyai reka bentuk kajian, data kajian, teori dan kerangka analisis serta instrumen analisis dan perbincangan, rumusan serta rujukan juga menggunakan format APA juga. Secara kesimpulannya di sini, teori moral ini boleh digunakan oleh pembaca untuk mengkritik sesebuah teks sastra. Walaupun teori ini merupakan teori dari era klasik, tetapi penggunaan teori ini sangat universal serta boleh dijadikan sebagai panduan kepada penghasil karya sastra untuk menghasilkan sesebuah teks yang mampu memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca. Hal ini dikatakan demikian kerana nilai-nilai moral ini perlulah sentiasa diingatkan supaya melahirkan seorang insan yang memiliki ketinggian perilakunya, malah dapat mengatasi masalah melahirkan seorang insan yang memiliki perilaku yang buruk. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Thank you for listening.